kawan-kawan, apa khabar? Nampaknya kawan-kawan kita di rumah masih lagi setia menonton program pendidikan moral kita ni, ya Ruben? Tentulah, sebab mereka tak nak terlepas dari sesi pembelajaran kita yang seterusnya. Segarkan udara kat sini. Persekitarannya pun bersih. Ruben, kita orang kat mana ni? Minggu ini, Ruben dan Yumi akan membawa kawan-kawan menerokai Taman Alam Kuala Selangor. Tempat ini mempunyai hutan semula jadi yang menjadi tempat persinggahan burung-burung. Di sini pun kita kena jaga kebersihan. Kalau kita jaga kebersihan, di mana-mana pun kita boleh dapat hirup udara yang segar lah, Yumi. Itulah yang saya cuba katakan pada kawan-kawan tadi. Dan inilah topik kita pada hari ini. Macam tu rupanya. Ingatkan awak tak pernah rasa udara yang segar tadi? Bukan macam tu lah. Kita ni beruntung tau sebab negara kita masih ada alam sekitar yang bersih dan dijaga rapi. Tapi ada juga sesetengah pihak yang tak bersyukur dengan nikmat ni. Ada juga yang tak sedar kepentingan alam sekitar kepada kita. Betul tu. Kalau kita tak jaga alam sekitar, tubuh badan kita pun akan jadi lemah dan tak sihat. Bagaimana? Semuanya ada dalam segmen kita yang pertama, Hidup Sihat. Bertemu lagi murid-murid. Pelajaran kita hari ini sekali lagi untuk menjaga kepentingan dan kesihatan diri kita. Untuk kekal sihat, beberapa perkara mesti diambil kira selain dari faktor pemakanan dan juga aktiviti fizikal. Cuba lihat di luar rumah para pelajar. Apa agaknya yang kamu boleh nampak? Ya, kamu boleh nampak pokok dan macam-macam lagi hidupan. Inilah yang kita panggil alam sekitar. Persekitaran yang bersih adalah perkara yang amat mempengaruhi hidup sihat. Justeru itu adalah amat penting bagi kita untuk memeliharanya dengan baik. Ia bagi memastikan supaya ekosistem dapat berfungsi dengan baik. Bagi manusia pula, oksigen diperlukan untuk terus bernafas. Dengan terpeliharanya alam sekitar, udara yang bersih dapat dibekalkan kepada kita yang memerlukan. Bayangkanlah jika rumah kita dipenuhi dengan sampah sarap, longkang tersumbat dan penuh dengan benda kotor yang mengakibatkan bau yang tidak menyenangkan. Banyak pula lalat yang berterbangan dan hinggap pada makanan. Dengan mudah, kita telah mengundang pelbagai penyakit yang boleh membawa maut seperti taun dan demam denggi. Sebenarnya taklah susah nak mulakan. Buanglah sampah ke dalam tong. Daun-daun kering disapu sebelum ia berlonggok menjadi banyak. Apabila hujan reda, jangan biarkan air hujan bertakung kerana itu adalah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Bila rumah dan persekitaran bersih, kan lebih mudah untuk kita kekal sihat. Penyakit pun takkan datang menyerang. Malah, sikap tanggungjawab dan cintai alam sekitar ini sebenarnya menggambarkan kita seorang yang bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Alam sekitar tidak terhad di kawasan rumah saja. Malah, kita juga harus bertanggungjawab terhadap alam sekitar dan kebersihan di sekolah. Tentu murid-murid tak mahu belajar dalam keadaan yang kotor dan bau yang busuk kan? Sebab itulah kita harus menjaga kebersihan dan ia merupakan tanggungjawab bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Bumi ini milik kita. Ayo, ajaklah rakan-rakan yang lain untuk sama-sama memelihara alam sekitar.
Jika tidak, kita sendiri yang akan terima akibatnya nanti. Yang ni apa jawapan dia? C ya? C. Zul, kau tahu jawapan ni tak? Kita pengawal bilangan. Galen, asal kau buang sampah kat situ? Tekan dia tu sampah. Thank you. Ingatkan jauh sangat tong sampah tu tadi. Tapi tak sampai seminit jalan, dah sampai dah. Memang itulah sikap masyarakat kita, Yumi. Perkara yang remeh-temeh macam tu selalunya memang tak dipedulikan langsung. Mereka ni sebenarnya tahu ke tak apa kesan pada kita, pada bumi kita kalau mereka terus bersikap begini? Bukannya tak tahu. Dah banjir, dah berlaku tanah runtuh, baru sibuk nak suruh kerajaan buat ni, buat tu. Sebenarnya dah banyak dah usaha yang dijalankan. Cuma setengah golongan tu je lah yang masih tak berubah. Betul tu. Disebabkan oleh tabiat mereka tu, negara kita lah yang mengalami kemusnahan. Semuanya gara-gara tidak menghargai alam sekitar. Isu pada episod minggu ini akan mengupas tentang kesan-kesan jika tidak memelihara alam sekitar. Sehingga ke hari ini, kerajaan masih giat melancarkan usaha-usaha yang dapat membantu memelihara serta memulihara alam sekitar yang semakin hari dilanda musibah. Negara terpaksa habiskan jutaan ringgit bagi menjalankan langkah-langkah ini. Namun, keadaan masih tidak berubah. Sungai-sungai di negara ini dijadikan tempat pembuangan sampah dan sisa toksik oleh sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Apa yang mengecewakan, sungai-sungai utama di setiap negeri yang menjadi mangsa. Keadaan ini menyebabkan sistem peparitan tersumbat dan gagal untuk mengalirkan air. Lama-kelamaan, situasi ini pula akan mengakibatkan banjir kilat di kawasan berhampiran. Tidak cukup dengan sampahnya yang menggunung, ada pula pihak yang mengambil kesempatan mencari duit dengan aktiviti pembalakan. Kononnya tanah itu akan dijadikan kawasan pembangunan yang maju satu hari nanti. Akhirnya pokok dah habis ditebang, pembangunan tergendala di tengah jalan. Walaupun kompaun dikenakan dengan tinggi dan hukuman penjara yang lama, mereka seolah-olah menganggap ia perkara normal. Kesannya amatlah buruk. Tanah runtuh di sana-sini, tanah mendap dan kita sendiri kekurangan oksigen yang diperlukan untuk bernafas. Bukan itu saja, habitat flora dan fauna juga turut sama terjejas kerana perbuatan manusia ini. Itu kesan yang kita nampak buat masa sekarang. Bagaimana pula masa hadapan? Mungkin generasi-generasi baru yang menjadi pelapis negara tidak dapat merasai nikmat alam semula jadi ini. Ketika itu, keperluan hidup mereka akan jadi lebih terhad kerana kekurangan bekalan oksigen. Penyakit menular-nular dengan cepatnya. Pada masa itu juga, bumi kita bukan lagi tempat selamat untuk kita duduki. Adakah semua ini akan berlaku? Tidak. Jika kita mula sedar dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar kita. Didiklah diri supaya cintakan alam semula jadi dan jadikan ia satu kemestian dalam hidup masing-masing.
bagaimana kawan-kawan? Sekaranglah masa yang sesuai untuk didik diri kita supaya mencintai alam sekitar. Tak adalah lihat sangat nak suruh bila dah dewasa nanti. Masing-masing dah tahu peranan diri sendiri. Yelah, itu segmen kedua kita. Sekarang kita masih ada satu lagi segmen yang belum dipaparkan. Macam biasa, segmen terakhir kita iaitu senario. Kali ini senario lebih istimewa kan, Yume? Ya ke? Betul ke kawan-kawan? Alah, kawan-kawan Dima pun tak tahu juga. Jadi, jangan buang masa lagi dan saksikan apa yang telah kami sediakan khas untuk kawan-kawan semua. Selamat datang ke Bukit Melawati. Sekarang kami berada di daerah Kuala Selangor. Kenapa kami kemari? Cuba kawan-kawan tengok ni. Apa ya? Inilah lotong. Lotong ni merupakan keluarga monyet. Monyet ni ada beberapa spesies. Contohnya seperti beruk, kera, orangutan dan lotong macam ni. Lotong merupakan salah satu haiwan yang hampir pupus di negara kita. Hanya di sini saja yang populasinya masih dapat dilihat. Ia bersifat jinak, tidak seperti kera yang ganas dan boleh mencederakan orang. Di sini adalah dilarang sama sekali mencederakan haiwan ini. Yang dibenarkan hanya memberi makanan. Tengok tu, lotong-lotong ni macam tahu kita bawa makanan untuknya. Tak sempat nak bagi lagi, dia dah ambil sendiri. Setiap hari memang ramai pengunjung yang datang semata-mata nak lihat sendiri rupa lotong ni. Lebih-lebih lagi pada hujung minggu. Mat Saleh pun ada tahu. Jom kita tanya kenapa mereka suka datang ke sini. Hi, good evening. Hi. I'm Good Ruben and this is I'm Yume. Yume. Oh yeah. Okay. How do you find your experience here so far? Very nice, very enjoyable, yes. How do you find the monkeys then? Very sweet. Really? Yes, very very nice. sweet. Yes, I they're very personally find kind. them quite scary. I'm afraid of them actually. Are you? Over back in England, do you guys like mingle around with monkeys? Well, No. it's the first time I've ever been this close to a monkey, I have to say. So, how's your? I mean, do you happen to know what kind of particular species this is? Somebody was explaining, but is it silverback or silver something? One of them. Well, we It's don't the really fact. know the name in Yeah. English, But- but in DM we call them lotong. 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 Yeah. Yep. And then the brown ones, which are different. The brown ones. Those are the Yeah, I mean the small ones are usually their chow, till they're like 3 months older, and then they'll change colours. things you have to. Hi adik, nama saya Yume. Dan saya Ruben. Nama saya Eddington Adik datang dari mana? dari Segambut. Segambut. Jauh tak Oh. dari sini? Jauh. Jauh. Datang sini specially tengok monyet je lah. Adik takut monyet tak? Takut tak? Kadang-kadang. Adik tahu tak monyet ni jenis monyet apa? Tak. Tak tahu. Tak tahu jenis lotong dan Berapa kerap adik datang sini? Suka tak datang sini? Seronok. Seronok. Selalunya datang dengan siapa? Bapa dan mak. Bapa dan mak. Okey, soalan terakhir untuk adik. Adik tahu tak berapa ekor monyet? Tidak. Ruben beritahu jawapan dia. 1. Sebab monyet ada 1 ekor saja. Alah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okay, thank you adik. Kanak-kanak pun berani mendekatinya. Memang lotong ni tidak berbahaya. Inilah salah satu tempat yang menjalankan aktiviti pemeliharaan spesies hidupan terancam. Kesedaran dan sikap tanggungjawab yang tinggi seperti ini pasti dapat mengekalkan habitat dan haiwan jinak ini. Semoga para pelajar menyedari kepentingannya dan semoga usaha-usaha ini akan terus dikekalkan sampai bila-bila. Satu pengalaman baru buat saya, Yumi. Sebelum ni, saya tak tahu wujudnya si lotong ni. Mungkin kawan-kawan kita di rumah pun ada yang tak tahu mengenainya.
Mujurlah ada program kita ni. Betul tu. Harap-harap kawan di rumah dapat pelajari sesuatu yang baru hari ini. Seperti di sini, Taman Alam Kuala Selangor, kita boleh belajar banyak tentang alam sekitar. Terutamanya hutan paya dan burung-burung yang berhijrah. Baiklah kawan-kawan, kita berhenti di sini saja. Tapi jangan lupa temu janji kita pada minggu depan tau. Pada hari dan waktu yang sama. Salam ceria dan jumpa lagi. Bye.